Tak lewat seminit, tak cepat sesaat, tak lewat sesaat. Bila mai waktu dia, anak muda, anak-anak kita kata waktu dah time. Anak muda kata, bahasa dia begitu lah. Bila waktu dah time, kita bersedia ataupun tidak, kita dah buat wasiat ataupun tidak, kita dah bagi nasihat ataupun tidak pada isteri dan anak-anak, waktu itu kita dah tak boleh nak buat apa-apa lagi. Waktu itu dalam fikiran kita, harapan kita, akhir kalam kita ini, kita menyebut La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah harapan kita, mudah-mudahan. Bagaimana sabda baginda, man akhir kalam, barang siapa yang mengakhir kalam hidup dia, itulah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dakhalal jannah, masuklah orang itu dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dalam Al-Quran muka surat 441 surah Yasin. Surah Yasin ni kita baca sama-sama dah. Kalau saya tanya Tuan Haji daripada kanan pusing sampailah Tuan Haji yang kiri ni, kita semua hafal dah surah Yasin. Waktu bila hafal kita pun tak tahu, tapi oleh kerana selalu duk baca ni, Khamis malam Jumaat baca, tahlil baca, selalu baca, jadi automatik dengan sendirinya kita dah hafal surah Yasin. Alhamdulillah. Hadirin rahmati Allah, surah Yasin ni dia turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi duduk di Mekah. Waktu tu Rasulullah dan sahabat-sahabat Nabi ni diancam, dikata macam-macam. Orang tuduh ni orang gila, tukang sihir, pemecah belah umat. Orang kata macam-macam kepada Rasulullah. Bahkan pada peringkat orang pukul sahabat-sahabat, orang menganiaya sahabat-sahabat pada waktu tu. Waktu itulah turun surah Yasin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah tuan-tuan Haji panjangkan bijaksananya para ulama kita ni, khusus di tanah Melayu kita ni. Maknanya Khamis malam Jumaat baca surah Yasin dalam apa-apa majlis ataupun apa-apalah kan, kita ni qarib sangat, dekat sangat dengan surah Yasin. Rupanya ada hikmah supaya kita ni mentadabbur, memahami, menghayati, ambil pelajaran. Sekurang-kurangnya seminggu sekali itu bila kita faham erti surah Yasin yang kita baca tu, dia jadi kepada kita muhasabah. Baik tuan-tuan, ayat nombor 13 sampai ayat nombor 27 Allah Ta'ala buat mai satu cerita. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. Ayat nombor 13. Tuan Haji Panajah kita garis kata ayat ataupun perkataan idrib. Idrib tu dia daripada perkataan bahasa Arab daraba. Daraba ni makna dia pukul. Bila sebut daraba ni, pukul itu mesti bunyi punya. Maknanya kalau tak banyak sikit sakit juga. Maknanya dia pukul, maknanya pukul. Daraba wadrib idrib, pukul lah. Allah Ta'ala suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pukul musyrikin Makkah. Pukul orang-orang Quraisy tu. Pukul dengan apa? Pukul penumbuk ke, rimbuk ke, sepak ke, terajang ke? Tak. Idrib lahum mathalan ashabal qaryah. Hei Muhammad, kau pukullah orang-orang Quraisy itu dengan satu cerita. Pukul apa? Pukul hati mereka, pukul pemikiran mereka dengan satu cerita. Ni yang aku nak cerita kepada kamu ya Rasulullah. Cerita pasal apa? Ashabal qaryah, sekumpulan ataupun satu penduduk ni dalam satu kawasan.
dalam satu kampung, dalam satu kawasan ni, Allah Ta'ala nak cerita ni, wahai orang Quraisy, musyrikin Makkah, hang tengok cerita ni, hang amati cerita ni. Depa ni dulu, ashabul qaryah ni, perangai depa ni sebiji macam apa. Hei Abu Lahab, hei Abu Jahal, hang tolong perhati sat cerita yang aku nak cerita kat hang ni. Kaum terdahulu ni, depa ni perangai sebiji macam apa. Tadi pajak, Ustaz, saya ni asal Kelantan, IC 03. Tapi dia bunyi cakap ni macam nasi kandak ni lah. Sebabnya ayah saya ni dia kerja kerajaan juga, macam Tuan Haji Panjang lah. Ayah dulu kerja kastam. Jadi saya ni besar lama di Penang, Tuan Haji. Kampung kastam, bahagian Jerman, Batu. Macam mana nak kita kan, kita ni asal macam-macam. Pahang ada, Kedah ada, Terengganu ada, Johor ada, tapi dah duduk di Putrajaya. Jadi orang Putrajaya. Jadi orang wilayah persekutuan Putrajaya. Macam itulah. Di sini besar lama di Penang, sekolah daripada Tadika sampai tingkatan 5 di Penang. Tak pernah sekolah di Kelantan. Jadi kalau sekolah Penang ni nasi kandak, kuah campur, kuah banjir gitulah kan. Bunyi dia. Tapi ada kalanya apa nama, kalau cakap ni dia tubik juga, selain Kelantan budu tu dia tubik juga. Kan? Dia apa? Budu dia. Beres bawah gitu kan. Tuan-tuan. Ashabul qaryah, para ulama tafsir ada mengatakan ashabul qaryah ni ialah penduduk di satu kawasan nama dia Antioquia. Antioquia ni kalau dalam peta ini di dalam satu kawasan dalam negara Turki. Antioquia nama dia. Baik, apa cerita ashabul qaryah ni? Apa penting sangat Allah Ta'ala nak cerita ni? Penting. Cerita dia tuan-tuan, ashabul qaryah, penduduk kampung ni, Allah Ta'ala hantarkan kepada mereka para rasul. إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. Allah Ta'ala hantar kepada mereka. Kali pertama tu 2 orang rasul Allah Ta'ala hantar kepada mereka. Ulama tafsir kata cerita ni jadi pada zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala hantar 2 orang rasul kepada mereka itu. Apa yang berlaku? Ashabul qaryah ini mereka tolak, tak mau dengar, tutup telinga, tutup mata, tak mau dengar apa yang didakwa, yang disebut-sebut oleh 2 orang rasul ini. Tak mau dengar. Tak seronok ceramah. 2 orang ni tak seronok, tak lawak, dia kata tak best. Tak mau dengar. Apabila 2 orang rasul mereka tolak, tuan-tuan dan puan Hajar, Allah Ta'ala perkuatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala perkuatkan dengan Allah Ta'ala hantar rasul nombor 3 pula. Fa'azzazna bithalith. Tuan-tuan, kita ni kalaulah tak minat channel 1, saluran 1 TV ataupun radio, ada saluran 2 kan. Kalau kita ni tak minat lagu-lagu moden hari ni, buka Klasik Nasional. Gitulah perumpamaannya. Saluran tu banyak, ni ada 3 saluran. Takkan tak melekat kot, takkan seorang hang tak boleh dengar kot. Rupa-rupanya tuan-tuan puan, apa yang berlaku? Ketiga-tiga orang rasul itu mereka tolak semuanya, tak mau dengar semuanya. Mereka kata apa? Qalu ma antum illa basharun mithluna. Ayat nombor 15. Hampa semua ni 3 orang rasul ini, hampa ni tak ada benda magic pun, tak ada benda luar biasa pun. Hampa 3 orang ni sama je dengan kami ni, sama je, tak ada beza pun, tak ada apa-apa istimewa pun. Begitulah manusia. Sebelum dia nak percaya sesuatu Tuhan aja, dia suka nak tengok benda-benda pelik terlebih dahulu, sehingga kan dia terlupa
pada penciptaan dirinya, pada penciptaan langit dan bumi itu lebih pelik lagi dari benda pelik yang dia cari. Tuan-tuan, sekumpulan penyelidik daripada National University of Australia, kalau kita UKM lah, Universiti Kebangsaan Malaysia ni, Universiti Kebangsaan Australia, dia buat satu kajian. Apa yang dia kaji? Dia nak kaji jumlah bintang yang ada di langit ni, di angkasa raya ni, ada berapa jumlah. Orang putih ni kadang-kadang dia fikir mana pelik-pelik kan, dia suka cari pembuktian. Tuan Haji pernah fikir tak berapa jumlah bintang di langit tu, Tuan Haji? Kita tak jawapan ni, malaikat lalu ni, senyap lah kau ni. Tuan Haji pernah fikir tak? Saya tak pernah fikir. Pasal apa? Kita tak rasa penting pun. Tapi sekumpulan penyelidik dari UK National University of Australia ni, mereka fikir dan mereka buat kajian. Akhirnya mereka bertemu dengan jawapan jumlah bintang-bintang di langit itu berjumlah 70 sextillion. Gapo nama pula sextillion ni? Hak kita duk dengar tu, Tuan Haji, paling banyak pun apa? Million, juta kan. Lepas tu billion. Lepas billion apa tu? Trilion. Lepas trilion apa tu, Haji? Zulion. Tak tahu kan. Saya tak tahu macam apa kan. Tuan-tuan, rupa-rupanya sextillion ni ialah lagu ni. 70 sextillion ni ialah 70 kemudian 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20 kali kosong belakang tu, tuan. Saya sebut pun habis nampak tuan, tak dan nak kosong ke 20. 70 sextillion, maknanya betapa besar, betapa banyaknya bintang-bintang di angkasa raya, di langit sana tu. Bahkan penyelidik ni kata, kalaulah dikumpulkan pasir-pasir yang ada di dunia ni, kumpul semua, tak cukup nak bagi cukup 70 sextillion. Tak cukup. Hebat penciptaan Allah, tak pernah berlanggar satu pun atas tu. Kita, tuan-tuan, bukan kata nak kontrol bintang, tuan-tuan. Ni nak jaga kunci kereta, kunci rumah pun tak boleh. Kan daripada rumah kita tingkat 10, tingkat 12, turun dah di bawah ni, duduk tepi kereta dah, seluk-seluk poket lah, tinggal kunci kereta. Kena naik atas pula, naik tekan lift naik pula. Nak jaga kunci kereta, nak jaga kunci rumah pun tak boleh. Itulah maha hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu kita terlepas pandang. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, ayat nombor 15 tu ni, penduduk di Antokia tu, dia kata apa? Dia kata wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Tuan-tuan garis bawahkan perkataan Ar-Rahman. Dia kata, hampa tiga orang ni, Tuhan yang Maha Ar-Rahman tak pernah pun turunkan hampa, utuskan hampa semua jumpa kami ni. Hampa ni pembohong. Mereka menggunakan semula perkataan Ar-Rahman sebab perkataan Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih, ayat itulah yang selalu diulang-ulang oleh tiga orang Rasul itu kepada mereka. Tiga orang Rasul itu sebut kepada mereka, taubatlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah, cepat-cepatlah minta ampun, jangan bimbang, Allah itu Maha Ar-Rahman, Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih. Jangan bimbang, Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Tiga orang Rasul itu ulang-ulang ayat tu. Mereka guna balik dengan niat untuk perli, untuk siniskan tiga orang Rasul itu. Mereka guna balik ayat itu. Ustaz, ayat ni tak ada kena-mengena dengan kami ya. Awak tak ada kena-mengena. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ni suka duk guna ayat-ayat untuk perli orang.
Kubur kita lain-lain lah bro. Kubur kita ni lain-lain lah bro. Hang tak sibuk kat aku pasal apa? Malaikat dalam kubur nanti kita jawab asing-asing. Hang jawab hang, aku jawab aku. Hang nak sibuk aku pasal apa? Tuan-tuan sekalian, adakah ayat seperti itu mirip macam digunakan oleh ashab al-qaryah satu masa dulu? Mirip lah. Kerana itu tuan-tuan puan-puan, ayat Allah yang Allah Ta'ala rakam dalam Al-Quran, Allah nak tempelak musyrikin Makkah, nak tempelak orang-orang Bani Israel, Yahudi, Nasara dan sebagainya. Jangan lupa ayat tu juga Allah Ta'ala nak beri peringatan kepada kita. Kerana itulah para sahabat Nabi SAW, apabila Rasulullah membacakan ayat Al-Quran kepada mereka, mereka menganggap ayat Al-Quran itu seperti gunung besar yang jatuh menghempak kepada mereka. Sebab mereka memandang apabila ayat Al-Quran itu dibacakan, Al-Quran itu ataupun Allah Ta'ala sedang berbicara dengan mereka. Tuan-tuan puan, hak tu yang kita nak bagi rasa dalam diri kita ni, Al-Quran jadi sistem operasi dalam hidup kita, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, apa yang berlaku selepas itu? Adakah 3 orang Rasul itu tarik diri, tutup akaun Facebook, tutup akaun Instagram, dah kena teruk tadi dengan netizen? Adakah mereka berhenti berdakwah? Dah. Mereka teruskan berdakwah. Mereka berkata apa? Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Kami ini diutuskan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyampaikan perintah-perintah Allah yang jelas lagi nyata. Tak berhenti mereka. 3 orang Rasul itu, walaupun dikata macam-macam, dituduh macam-macam, orang ugut macam-macam, mereka tak pernah berhenti, terus berdakwah, menyampaikan risalah. Tuan-tuan, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, umur dia berapa tuan-tuan? Umur Nabi Nuh, kalau mengikut pendapat Imam Qatadah, umur Nabi Nuh 950 tahun. Kalau pendapat Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia kata umur Nabi Nuh itu ialah 1050 tahun. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Yang ikut Nabi Nuh berapa orang tuan-tuan? 80 orang. Dakwah 950 tahun, yang ikut dia 80 orang. Kita malam ni ramai lagi tuan-tuan. Allahu Akbar. Adakah Nabi Nuh surrender? Jawapannya dah. Nabi Nuh terus memberikan dakwah, menyampaikan risalah Allah, risalah tauhid atas asas apa? Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tuan-tuan dan puan, kerana itu kita dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam jiran tetangga, di pejabat, kita kena terus berdakwah. Dakwah cara macam mana? Akhlak kita, akhlak dan ajak orang buat baik. Itu yang kita nak buat sama-sama, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Tuan-tuan rahmati Allah, apa yang berlaku tuan-tuan? Ayat nombor 18. Penduduk bandar Antioquia itu dia berkata, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Sesungguhnya kami semua ni bernasib malang dengan sebab hampa semualah, dengan sebab kamu semualah kami bernasib malang. Sesungguhnya kalau kamu tidak berhenti daripada menjalankan tugas kamu, kalau kamu tak berhenti berdakwah ini, tentulah kami akan merejam kamu dan sudah tentu kamu akan merasai daripada pihak yang disiksa
siksa dengan pedih. Maknanya kalau hampa tak berhenti, kami akan rejam kamu, kami akan bunuh kamu. Itu amaran yang dibuat oleh penduduk Antioquia. Hadirin rahmati Allah, ayat nombor 20, tiba-tiba dalam keadaan tiga-tiga orang Rasul itu diancam, diugut bunuh, diugut untuk direjam kalau tak berhenti daripada berdakwah, tiba-tiba ayat nombor 20 Allah Ta'ala buat mai satu watak, satu cerita. Apa kata Allah? وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى. Datanglah seorang lelaki daripada hujung bandar dalam keadaan yas'a. Tuan-tuan garis bawahkan perkataan yas'a. Perkataan yas'a itu tuan-tuan, asalnya perkataan itu ialah sa'i. Sa'i itu tuan-tuan bagaimana? Ingat balik ketika mana kita buat umrah, kita buat haji, ketika mana kita sa'i daripada Safa Marwah, daripada lampu hijau bertemu dengan lampu hijau, waktu itu kita akan berlari-lari anak. Itulah perumpamaan, gambaran yang Allah Ta'ala bagi tahu kat sini. Lelaki yang mai daripada hujung bandar itu, dia mai ke Antioquia dalam keadaan berlari-lari, bergegas. Perkataan yas'a. Dia mai dalam keadaan berlari-lari, bergegas. Bukan jalan lenggang kangkung dah, tapi dia bergegas. Itulah perumpamaan Allah Ta'ala gambarkan seorang lelaki ini dia datang. Siapa dia ni? Apa nama dia? Al-Quran tak bagi tahu, hadis pun tak bagi tahu, tapi ada pendapat ulama tafsir yang bagi tahu nama lelaki ini ialah Habib An-Najjar. Habib An-Najjar. Habib An-Najjar. Itu pendapat ulama tafsir. Mereka kata itu namanya. Tapi Al-Quran tak bagi tahu, hadis pun tak bagi tahu. Jadi tak usah gaduhlah bab nama ni, tak penting. Hak penting ialah belajar daripada watak seorang lelaki ini. Apabila dia dengar ada ugutan bunuh dibuat kepada 3 orang Rasul yang menyampaikan kebenaran, yang menyampaikan wahyu daripada Allah, yang menyampaikan hidayah daripada Allah, petunjuk risalah tauhid, tiba-tiba ada orang nak ugut bunuh. Dia dengar, dia mai untuk membantu 3 orang Rasul itu. Siapa dia Habib An-Najjar ni? Adakah dia pencetus ummah? Adakah dia ustaz? Adakah dia da'i? Jawapan tak. Bukan. Dia ni mengikut tafsir Al-Imam Ibn Kathir dicatatkan Habib An-Najjar ni rupanya seorang tukang tenun. Tailor lah kot. Kan? Tailor buat baju Melayu, buat suit, buat kot, buat seluar, gitulah kot. Maknanya dia bukan ustaz pun, tapi oleh kerana jiwa dakwahnya tinggi, oleh kerana faham dia tinggi, oleh kerana semangat iman dia tinggi, dia mai tolong 3 orang Rasul ini. Tuan-tuan rahmati Allah, Rasulullah beringat kepada kita tuan-tuan. Satu hari ada seorang lelaki dia mai jumpa Rasul, namanya Sufyan bin Abdullah. Dia ni dalam riwayat dikatakan dia ni seorang muallaf waktu dia tanya soalan kepada Rasulullah. Tapi ketika zaman Khalifah Umar menjadi khalifah, Umar hantar dia jadi gubernur di Taif untuk collect zakat. Tuan-tuan, dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam." Tolong ya Rasulullah, bagi kepada aku, bagi tahu pada aku satu benda yang mana aku tak perlu tanya ke orang lain. Dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong bagi tahu aku satu benda ya Rasulullah yang mana aku tak perlu tanya orang lain dah. Cukup yang hang bagi tahu ni, aku pegang hang ni je."
Jawapan Rasulullah. Jawapan Rasulullah, qul, kamu katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, thumma istaqim, dan kemudian kamu istiqamah. Ni je, dua benda ni je Nabi jawab. Ini hebat Rasulullah. Dakwah ataupun yang Nabi sebut tu ringkas je, tapi dia mencakupi seluruh kehidupan kita. Apa dia tuan-tuan? Istiqamah. Tuan-tuan, kebetulan beberapa bulan lepas saya bagi kuliah di Masjid Syekh Yusof di Georgetown, Penang. Hebat masjid ni Tuan Haji. Macam mana dia buat? Tuan-tuan, dia nak bagi ramai ni kan. Kebetulan masjid ni Tuan Haji Muhammad, Masjid Syekh Yusof ni, aku ikut siapa ada orang Penang ni, keliling masjid tu rumah orang susah ramai, asnaf, B40 ramai. Jadi macam mana dia nak tarik anak-anak ni main semayang di masjid? Jadi dia buat begini Tuan. Anak-anak yang sekolah rendah ni, siapa yang main semayang subuh boleh pitih, boleh duit RM5. Jadi Tuan Haji, bila boleh dia RM5 ni, mak ayah ni semua pakat pesan kat anak-anak, Abang Long, Abang Cik, Abang Mah kat Long, sebelum sekolah ni, sebelum pergi sekolah, pakai baju sekolah siap, pergi sembahyang subuh di masjid, pergi sembahyang subuh. Sebab bila sembahyang subuh di masjid, confirm boleh RM5. RM5 tu lah boleh bawa pergi sekolah. Confirm hari tu sarapan pagi nasi lemak dengan ayak sirap, boleh lah. Jadi bila mak ayah susah ni, bila mak ayah bagi tahu tu, mak anak-anak ni pergi lah sembahyang subuh, confirm boleh RM5. Pagi tu, hari tu boleh makan nasi lemak dengan ayak sirap, boleh lah. Bijak masjid ni, pengurusan dia bijak. Tuan-tuan, apa? Jadi mula-mula pengurusan dia beritahu saya, dia kata mula-mula anak-anak ni mai, mula-mula anak-anak. Akhirnya automatik lama kelamaan mak ayah ni pun mai juga. Kerana apa? Itulah kan rahmatnya bila anak-anak jadi ahli masjid. Kok mana pun lambat laun, mak ayah tu akan mai jadi ahli masjid juga. Satu dia buat. Yang kedua, yang ni boleh Tuan Haji bincang dengan jawatankuasa pengurusi dia. Kok boleh buat masjid tu buat apa dia? Sembahyang tarawih. Kita ni tak lama dah ni masuk Ramadan ni. Sembahyang tarawih Tuan Haji, dia kata dia nak bagi anak-anak ni mai dia buat begini. Anak-anak yang sekolah rendah, yang semayang isyak kemudian tarawih sampai hujung, sampai hujung, 20 rakaat dan 3 witir, semayang sampai habis, tak tinggal tu imam seorang-seorang. Lepas semayang dia buat bagi, saya tak ingat RM5 ke RM10 je tu lah. Dia kata, Ustaz, Alhamdulillah, dia kata tahun depan ramai budak-budak ni sekolah rendah ni penuh sampai ke hujung, sampai witir 3 rakaat, 20 rakaat tarawih penuh, dia kata. Alhamdulillah. Tapi bila dia kata, bila kami tengok CCTV balik, dia kata lepas 8 rakaat tarawih tu budak-budak pakai keluar kan. Tapi bila sebut apa, autiru wa majidu wa azimu syarukum syarasiyam yadabakumullah, mendengar balik, masuk balik. Dia kata, tak apa lah Ustaz, kita dakwah. Dia kata, tak apa, bagilah. Dia bagi kak. Dia duduk kata, dia kata kami ni silap kot buat tulisan pandai-pandai ni kan. Dia duduk bimbang takut duit tak cukup nak tunggu 30 Ramadan. Dia kata rupa-rupanya Tuan Haji, orang infak balik, lipat ganda balik dapat lepas, dia kata. Dan masjid ni tuan-tuan, kebetulan sebelah dewan semayang, dewan solat sebelah tu dia buat macam dewan lah, dia buat dewan sebelah, bukan di ruang solat tu, sebelah. Dia buat kelas tuition hari Sabtu Ahad untuk anak-anak orang susah ni, kelas tambahan matematik, sains, apa semua ni dia buat. Dan dia buka juga kepada orang bukan Islam yang nak main tuition, mainlah di dewan sebelah, bukan dalam dewan solat, sebelah tu dalam kompang masjid. Kebetulan Tuan Haji Muhammad, sebelah masjid tu ada kedai nasi ganda.
Jadi mak ayah hak main mantak ni sebelum tu duduk tengah tunggu anak mengaji tu kena nasi kandang kan. Jadi maknanya jadi imam masjid tu. Dan apa lagi dia buat? Tengah hari pukul 12 sampai pukul 1 tengah hari, dia buat satu tempat geng-geng rider food panda apa semua ni boleh main rehat, main qailulah. Main tidur kan. Lepas tu dia jamu makan nasi tengah hari percuma. Allahu akbar. Saya kata ni memang bagus. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, yang kita nak cerita apa? Istiqamah. Alhamdulillah tuan-tuan, kita ni kan kita doalah kepada Allah supaya sampailah hari terakhir kita duduk atas dunia ni, kita ni istiqamah buat amal-amal salih. Hak inilah tuan-tuan yang kita nak bagi lekat dengan kita, amalan-amalan ibadat biar lekat sampai habis penghujung usia kita. Hak tu saja tuan-tuan yang kita nak, tuan-tuan, nak istiqamah. Ada orang dia boleh istiqamah dengan solat jemaah, alhamdulillah, syukur kan. Bila dia ni istiqamah dengan solat jemaah, pilah tang mana pun, duduk di stadium Putra Bukit Jalil ke mana-mana ke, bila dengar muazzin azan Allahu akbar, Allahu akbar, dia akan semayang sama ada di masjid, musalla, surau, ataupun dia akan pasti ke semayang jemaah. Sebab apa? Ni hati dia ni dah terpaut dengan masjid dan rumah Allah. Hak ni yang kita nak. Ada orang dia melekat amalan dia apa dia? Dia puasa sunat, rajin sungguh puasa sunat. Teruskanlah. Ni tuan-tuan, kita dah masuk Rejab ni kan. Puasa dah. Tuan-tuan, sementara Allah tak ada bagi sihat dekat kita ni. Sementara Allah tak ada bagi kemampuan, Allah tak ada bagi sihat kat kita ni tuan-tuan, kita buatlah amalan khususnya puasa tuan-tuan. Kerana apa? Puasa sunat ni lah yang akan jadi hujah depan kita, di depan Allah nanti. Puasa lah tuan-tuan, puasa lah. Sementara Allah tak ada bagi kebaikan, bagi sihat ni, puasa lah. Kalau tak mampu setiap minggu, Isnin Khamis, Isnin saja pun tak apa dah, Khamis saja pun tak apa dah. Tak larat nak buat setiap minggu, 2 minggu sekali pun tak apa dah. Terpulanglah, buatlah bagi melekat sungguh-sungguh amalan puasa sunat. Ada orang dia boleh istiqamah baca Quran, istiqamah sehari paling kurang satu muka surat, tak apa dah, tapi biar bagi melekat sampai hari terakhir kita di atas muka bumi ini, melekat sungguh-sungguh. Kan itulah Rasulullah bila ditanya ayyul amal ahabbu ila Allah, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah, Nabi jawab antaranya amalan yang kita buat tu walaupun sikit tapi berterusan. Apa yang kita nak tuan-tuan? Kan itulah Rasulullah pesan kepada Abu Hurairah, sehingga kamu hari terakhir atas dunia ni, Nabi pesan kepada Abu Hurairah jangan tinggal perkara ni. Apa dia? Nombor 1, sembahyang duha. Nombor 2, puasa sunat sebulan 3 hari. Pilihlah hari putih 13, 14, 15 dalam bulan hijrah tu pun boleh, Isnin Khamis pun boleh lah, tak kira lah, 3 hari bagi sebulan. Nombor 3, sebelum tidur sembahyang witir. Tuan-tuan, kalau boleh jaga 3 ni pun macam nasihat yang Nabi SAW bagi tahu kepada Abu Hurairah, ni pun bagus sangat dah tuan-tuan. Bagi lekat hak tu tuan-tuan yang kita nak, supaya dalam hadis yang Nabi pesan, qul amantu billah thumma istaqim. Hadirin rahmati Allah, kebetulan saya mengajar di masjid Bandar Estate. Ada tuan haji ni tuan-tuan, dia pencet lah. Kalau kami mengajar tu mana-mana lah, ustaz yang mengajar setiap malam tu dia akan duduk di tiang dia tu lah. Kan, sama ada tiang ni ke, tiang tu ke, kan. Mana orang ni tak ada kacau dah, tu memang tiang dia. Bagus ya tuan haji ni tuan-tuan. Kalau Isnin Khamis tu dia maghrib dia lewat sudah sebab dia buka puasa. Baik, yang nak ceritanya tuan-tuan, setiap kuliah dia ada, dan dia ada buku catatan dia, buku tulis dia tu lah, buku nota dia tu.
Betul lah, sebagaimana kalau kita baik waktu hidup, mati kita insya-Allah husnul khatimah. Baik juga kematian kita, husnul khatimah. Satu hari tu tuan-tuan, hari kerja lah, weekdays, selalunya tak ada lah kuliah subuh sebab kita semua pergi kerja kan. Dia bawa buku kuliah dia tuan-tuan. Kebetulan hari itu isteri dia tak main jemaah dengan dia, isteri dia main di rumah. Jadi Puan Hajah ni tengok jam pukul 9, 8 pagi tak balik di rumah lagi. 8.30 pagi tak balik lagi. Okey lagilah husnuzan lagilah. Kok ada meeting ke apa-apa, gotong royong ke apa-apa. Yang pukul 9.30 tak sampai lagi. Jadi Puan Hajah di rumah ni rasa tak sedap hati lah. Telefon Tok Imam, telefon pengurusi. Ada program ke lepas subuh tadi? Dia kata tak ada, semua pakai balik dah. Ringkas cerita, rupa-rupanya tuan Haji ni dijumpai di Dengkil. Aksiden di Dengkil pagi tu, aksiden mati. Aksiden. Tapi yang saya nak cerita tuan-tuan, dalam rangka motor dia, dalam rangka motor tu ada buku kuliah yang dia duk catat, yang dia usung semua ada dengan dia. Masuk syak je. Masuk kita azam dia. Kau tu ya? Azam lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Tuan-tuan perempuan, kita sambung sikit lagi. Tuan-tuan, kan itulah Habib An-Najjar ataupun ayat nombor 20, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Kita semua nak mengambil pedoman, biarlah kita semua ni jadi macam rajulun yas'a ini. Biar kita semua ni jadi seperti Habib An-Najjar, yang mana akhirnya setelah dia berdakwah, dia tegur kaum dia, akhirnya last kali apa yang berlaku, Habib An-Najjar dan 3 orang Rasul itu semuanya telah dibunuh oleh kaum Ashabul Qaryah. 3 orang Rasul itu dalam tafsir ada yang mengatakan namanya Sadiq, Masduq dan Syam'un.
Ada juga yang kata nama Bulus, Yuhana dan Syam'un. Tak kisahlah apa nama tuan-tuan, tapi 3 orang Rasul. Semuanya dibunuh oleh penduduk Ashab al-Qaryah ataupun yang duduk di bandar Antioquia tadi. Dalam ayat 21, ayat 26, minta maaf. Pada ayat nombor 26, Allah Subhanahu wa taala rakamkan dialog kata-kata Habib An-Najjar yang mana pada waktu itu dah masuk syurga dah. Pada waktu itu Habib An-Najjar ni dah masuk syurga dah. Allah rakam kata-kata dia. Dia kata apa? Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Setelah orang itu mati dan dikatakan kepadanya, lelaki itu memberikan nasihat, dan dia berkata alangkah baiknya kalau kaum aku tahu benda ni, kalau kaum aku tahu nikmat syurga, kebenaran syurga, kalau kaum aku tahu benda ni, alangkah nikmat dan alangkah beruntungnya kaum aku itu. Dialog ini tuan-tuan rahmati Allah, kata-kata ini yang kita dah ulang setiap hari Khamis malam Jumaat yang kita baca, ataupun mana-mana lah kita dah baca tuan-tuan, memperingatkan kepada kita, Zarifi, hang tolong ingat, jangan menyeberang daripada ketetapan Allah. Hang jangan lupa hang itu hamba Allah, hang ada ketetapan, hang ada perintah-perintah hang yang kena buat. Al-Quran suruh kamu buat baik pada mak ayah, tolong buat baik pada mak ayah, khidmat pada mak ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kamu, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Baiklah, buat baiklah kepada isteri, dan aku, kata Nabi, orang yang paling baik pada isteri aku. Kita kena jadi orang yang sentiasa buat baik, mencukupkan keperluan, menafkahi isteri dan anak-anak kita. Itu yang kita peringatkan setiap hari Khamis malam Jumaat. Betapa ruginya orang yang tidak menggunakan masa yang Allah Ta'ala bagi atas dunia ini untuk mengejar keampunan Allah, mengejar redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hanyut dan tenggelam dengan dunia. Betapa ruginya orang itu tuan-tuan rahmati Allah. Ruginya tuan-tuan macam mana? Sampai tahap Allah Ta'ala dah cerita dalam Al-Quran, ada orang yang mana yang minta kepada Allah, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Allah, tolong ya Allah, hang tangguh sat aku ni, ajal ni tangguh sat ya Allah, tolong sat ya Allah, tangguh sat ya Allah. Nak apa? Fa al-saddaqa, untuk aku sedekah ya Allah, wa akum minas salihin, dan aku nak jadi orang-orang yang saleh. Tolong sat ya Allah, tolong sat tangguh ya Allah, aku tak mau mati lagi ya Allah. Tentunya tak boleh dah nak negotiate macam itu dengan malaikat maut, tak boleh. Tuan-tuan, Nabi Nuh yang umurnya 950 tahun, kalau pandangan Ibnu Abbas kata 1050 tahun, ketika mana malaikat maut mai nak tarik nyawa dia, ada dialog pula mengikut Anas bin Malik. Malaikat maut tanya dia, hang ni umur panjang sungguh no? Gitulah. Nak bagi faham. Panjang sungguh umur kamu ini. Apakah kamu pandang, bagaimana kamu pandang nikmat dunia ni? Nikmat umur kamu ni hang nampak macam mana? Apa perasaan kamu? Apa pandangan kamu? Jawapan Nabi Nuh, umur aku hak panjang lagu ni pun aku rasa sekejap sahaja seperti masuk rumah kita tu. Nabi Nuh kata, masuk pintu depan, keluar pintu belakang. Masuk rumah pintu depan, kemudian keluar pintu belakang. Itulah sahaja perumpamaan umur aku. Tuan-tuan, rumah kita pintu depan, masuk pintu belakang, nak keluar pintu belakang tuan-tuan berapa minit? Ada sampai 10 minit jalan tuan-tuan? Tak sampai tuan-tuan. Melainkan kalau kena gaut, lama sikit lah kan, merangkak. Saya cerita tu pasal saya ni pesakit gaut. Fahamlah, jenuh. Tapi 950 tahun, itulah perumpamaan singkat sahaja. Jadi hadirin rahmati Allah Ta'ala sekalian, malam ni kita pakat-pakat tengok ayat surah Yasin, ayat nombor
ayat 13 sampai ayat nombor 27. Tuan-tuan, cukuplah untuk peringatan kepada kita pada malam ni, dan biarlah kita mengambil manfaat, kita mengambil pelajaran. Orang yang berpegang dengan Al-Quran Al-Karim, mereka tidak akan sesat. Orang yang pegang dengan Al-Quran tak akan sesat, dan mereka akan diberikan petunjuk hidayah, dan mereka akan berbahagia, berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk kita jadi orang yang sentiasa akrab, sentiasa dekat dengan Al-Quran Al-Karim. Yang baik datang dari Allah, yang kurang lemah tu datang kelemahan dari saya. Saya minta ampun dan maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.